baru selesai. Berlindung kepada yang kita kenal. Kita nak berlindung satu orang, nak bantu kita, nak tolong kita, mesti kita kenal dia. Kita kena yakin kekuatan dia, kita kena tahu kebesaran dia, kita kena lihat kepada kemuliaan dia, baru kita boleh bergantung kat dia. Aku nak minta tolong hang tolong jaga aku. Pasal apa aku? Hang aja aku nampak boleh, orang lain tak boleh nampak. Dia lah. Faham? Ya? Jadi kalau kita nak berlindung dengan Allah, kita tak kenal Tuhan, macam mana kita nak berlindung dengan dia? Sebab tu kita kena tahu tiga. Pertama, kita kena asaskan kewujudan Allah, wujud nafsiyah. Itu kena ngaji sebab 20 itu penting. Wujud yang pertama kita kena faham, mentauhidkan wujud Allah tu, kewujudan Allah tu sifat nafsiyah. Kena faham sifat nafsiyah tu apa benda? Ya. Kemudian yang kedua, kita mesti mengasahkan semua sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Kena tahu ilmu sifat. Yang ketiga, mengasahkan perbuatan Allah. Bisa kena yakin baru kita akan nampak perbuatan yang ada seluruh alam langit bumi, ia perbuatan Allah. InsyaAllah kita lanjut lagi pada muka surat 68 ya, di atas sekali, yakni am kaifa yatma'u an yadkhula hadratallahi wa huwa lam yatatahhar min janabati ghafalatih. Itu kalam hikmah dia, sambungan pada kalam hikmah yang ketiga. Atau betapakah seseorang hamba Allah berambisi, bercita-cita ya, masuk dalam daerah khusus Allah padahal ia belum suci dari junub kelalaian-kelalaiannya. Ya. Istimewa bila kita berhadap dengan Allah dalam sembahyang, ketika bermunajat dengan Tuhan. Orang yang bersembahyang ni tidak masuk ke satu alam lain. Kita bersembahyang ni sebenarnya kita telah masuk ke satu alam yang lain. Dia panggil alam malakut. Sekarang alam mulki. Di dunia sekarang ni dipanggil alam mulki. Bila kita bersembahyang, kita masuk pada alam malakut. Malaikat tak makan, tak minum, nampaklah. Ya. Tak beroperasi, tak berbudaya, tak ada, malaikat tak ada. Jadi dia masuk, kita masuk dalam bidang tu lah. Bidang bersembahyang mana ada benda tu kat kita. Kita tak bercakap, kita tak gerak, kita tak makan, kita tak minum pada perkara-perkara yang lazim. Artinya kita telah berpindah masuk kepada alam malakut. Itu dimasukkan di sini dalam daerah khusus Allah Ta'ala. Dipaham ya? Berambisi masuk dalam daerah khusus Allah padahal ia belum suci daripada junub kelalaian. Ini bukan junub hadap besar. Ada yang menghalang kita daripada bermunajat, berhubung dengan Allah. Putus dia punya hubungan, frekuensi itu putus, frekuensi ilahiyah itu putus. Kita tidak ada hubungan dengan Allah karena kita ada junub. Junub di sini artinya segala sifat-sifat makhluk, sifat-sifat makhluk, bukan sifat-sifat yang keji. Sifat keji memang kena buang dah. Sifat-sifat makhluk kita kena buang, sifat kemanusiaan kita, sifat kuasaan kemampuan kita, sifat keupayaan kita kena buang. Kita masuk kepada alam baqa, masuk pindah kepada alam baqa, masuk kepada alam perbuatan Allah, terus kita kepada perbuatan Allah, di dalam perbuatan Allah, dengan perbuatan Allah. Maksudnya apabila seseorang hamba Allah telah bersusah payah mengharungi perjalanan yang mempunyai banyak cubaan-cubaan menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Cubaan-cubaan artinya segala ujian-ujian yang kita sudah perlu sebut jadi 4 sebelumnya: nafsu, syaitan, dunia dan hawa. Ya, banyak cubaan-cubaan menuju Allah dan berkat ketabahannya, akhirnya ia sampai pada satu perbatasan antara daerah kebanyakan manusia dengan daerah khusus. Ya, daerah khusus hamba-hamba Allah yang baik-baik. Inilah yang masuk dalam daerah yang disebut sebagai alam malakut. Pada waktu itu si hamba Allah tadi secara kasarnya loba dan tamak atau ambitious untuk dapat masuk dalam daerah khusus
yang telah dikhususkan Allah bagi para rasulnya. Kita bertemu Allah pada malam hari melaksanakan sembahyang tahajud, ya. Maka itu Allah sebut kepada golongan-golongan yang bangun malam sembahyang tahajud ni mendapat satu kedudukan istimewa. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'u, renggang rusuk-rusuk mereka di tempat tidur mereka itu yad'u, mohon kepada Allah, khaufa, dalam keadaan yang takut, wa tama'a, dalam keadaan yang tamak. Tamak haluba ni tamak untuk mendapatkan redha dan maghfirah, dua. Kita nak dapatkan redha Allah, maghfirah Allah, pengampunan Allah, itu yang kita tamak. Kerana dua inilah yang menjadikan kita berkelayakan untuk mendapat pengampunan dan mendapat rahmat Allah dan masuk syurga. Penting, ya. Kalau tidak ada dua benda ni, kita tak masuk syurga. Allah redha dan Allah ampun kita, baru boleh masuk syurga. Itulah layak untuk mendapat rahmat. Rahmat Allah, ya, rahmat. Dengan rahmat masuk syurga. Maka itu dikatakan musannif, daerah khusus yang telah dikhususkan Allah bagi para rasulnya, nabi-nabinya, para awliya'nya, wali-walinya, tetapi hatinya belum begitu bersih. Ada lagi tak bersih ni, daripada bermacam-macam kelalaian. Ghaflatun, disebut di sini ghaflah, ada kita jumpa tu, ya. Ya, ghafalatihi, ghafalatihi di hujung tu ada nak. Am kaifa yatma'u an yadkhula hadratallahi wa huwa lam yatatahhar min janabati ghafalatih. Janabah ghaflah, nama dia janabah ni, janabah ghaflah, ya. Tentu saja tidak mungkin baginya masuk ke daerah tersebut. Sebagai contoh, orang yang masih dalam keadaan junub, yakni belum menunaikan mandi wajib setelah junub, tentu saja terlarang baginya masuk masjid, betul tak? Masjid ni daerah apa kita panggil? Daerah Kudus. Masjid ni daerah Kudus. Nampak tak? Kudus, ya. Okey, satu zon bebas konflik. Kita sebut begitu, ya. Masjid ni adalah zon bebas konflik, ya, kerana dia adalah Kudus. Profil dia Kudus masjid ni. Sebab tu mula-mula bila dibina Masjidil Aqsa, Allah namakan dia adalah Masjid Al-Qudus. Sampai sekarang nama dia Kudus, Masjid Al-Aqsa tu. Tapi di Baghdad Aqsa dalam Quran sebut sebagai nama dia Aqsa. Aqsa maknanya jauh, ba'id. Makna Aqsa dalam bahasa Yahudi yang di Al-Quran kan bahasa itu artinya jauh, ba'id jauh. Masjid tu masa tu jauh lah, tak ada masjid lain dah masa tu, ya. Orang nak pergi ke Masjid Aqsa tu jauh sangat. Rasulullah daripada Masjidil Haram nak pergi ke Masjid Aqsa, masa berjalan pada malam Isra' tu dikira sebagai perjalanan yang sangat jauh. Sebab tu orang Arab, kebanyakan kafir Quraisy ni tak percaya kata Nabi pergi Isra', ya. Tempat tu jauh, boleh pergi dengan satu malam balik mai. Itu lagi mustahil. Itu faham je lah. Jadi makanya yang kata tadi ini, masjid ni adalah merupakan satu kawasan yang dikuduskan. Kudus artinya bersih. Tidak ada sebarang konflik dalam itu. Sama ada konflik kemanusiaan, konflik peraturan, konflik undang-undang, ya, konflik budaya, tidak ada. Dia bersih, dia panggil kudus. Itu kita kena faham tu, ya, status profile masjid. Ya, jadi nabi-nabinya, tapi hati belum bersih macam kita dalam junub, tentu saja terlarang bagi masuk masjid, apalagi buat mengerjakan amal ibadah yang memerlukan kepada kesucian jasmaniyah. Apabila ibadah lahiriah memerlukan kepada kesucian jasmaniyah, maka demikian pula lah ibadah ma'nawiyah. Ibadah ma'nawiyah ni ibadah-ibadah yang merupa hati, ibadat-ibadat yang terupa dalam hati, zikir khafi, ya. Ada perkataan takut kepada Allah, ada rasa syukur kepada Allah, ada rasa sabar dan ujian Allah. Yang itulah yang diartikan dengan ibadah-ibadah ma'nawiyah, ya.
yakni hubungan ma'rifah antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Junub lahiriah memerlukan kepada kesucian ma'nawiyah batin. Ya. Maka perlu, kalau junub lahiriah saja kita bersih pada hadas besar, hadas kecil saja tak memadai, tak cukup kuat. Sebab kita berdiri depan Allah, kita berdiri dengan ruh, bukan dengan jasad kasar, jasad halus. Kita juga berdiri dengan jasad halus. Tuan-tuan ada dua jasad kan? Ya, dua jasad. Kita semua ada dua jasad. Sebab tu dipanggil jasmani. Jasmani ini dua jisim. Ya, jismun, jasmani, ajsamun. Tu dia punya tu, satu, dua dan lebih pada dua. Jadi kita sekarang ada dua. Jasmani artinya satu jisim luar, satu jisim dalam. Jisim luar tu dia panggil sebagai anggota lahiriah tubuh badan kita yang kasar, ya. Yang kata ma'nawiyah tu, dia kata jisim halus tu maknanya jasad yang halus. Nah, jasad inilah yang akan menghadap Allah, yang akan menghadap mungkar nangkir dalam kubur. Ya, jasad inilah, jasad halus ni yang akan menghadap mungkar nangkir. Jasad kasar jadi tanah, dia bersimpan di belakang lah. Habis, simpan habis, dia tanah punya balik ke tanah lah. Tak ada apa. Ya, tubuh kasar tu tak ada apa lah. Ya, dah rosak, dah lama, dah tua, pulang balik kepada tanah. Nampak ya? Jadi jasad yang halus, jasad yang hakiki, jasad yang kita guna kalimah aku. Bukan saya tau, aku. Kalau saya luar, aku dalam. Satu orang cakap aku ni dia rapat. Kalau satu orang, dua orang cakap aku hang tu, makna kita dia rapat sungguh lah. Ya? Dan mak pak kita pun cakap aku ni hang ni hang pergi mana ni? Berapa hang nak balik? Betul lah. Ya? Tak jadi kasar pun, lebih halus rasanya aku tu. Dia panggil dhamir nafsi. Dhamir nafsi. Ya, dhamir diri. Bila kita nak marah pun kita guna perkataan aku, ya. Aku duk kata nampak tak? Ya. Jadi makna kita bawa ke dalam, dengan sendirinya kita zahirkan, ya, dhamir nafsi dalam diri kita. Baik. Junub ma'nawiyah ialah kelalaian hati. Makna junub ma'nawiyah itu adalah kelalaian hati, sehingga dalam banyak hal kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu maka perlu kepada kesucian ma'nawiyah. Lupa ni maknanya kita abai. Bila kita lupa akan jadi abailah. Banyak kewajipan, para kebajikan akan jadi abai. Antaranya zikir, akan kurang zikir, ya. Zikir kepada Allah dilalaikan oleh kehidupan dunia, kita lupa kepada Allah. Sebab itu ditekankan dalam surah Munafiqun, ya, di-highlightkan pada tiap-tiap kali sembahyang Jumaat. Dapat kiranya imam-imam membawa surah ni dalam sembahyang Jumaat. Tapi tak berlaku lah hari ni, tak ada, habis semua lah. Tak ada. Surah Munafiqun. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang beriman, jangan kamu dilalaikan. Nampak? La tulhikum, jangan harta benda kamu melalaikan kamu, amwalukum, ya, wa auladukum, anak, ya, daripada mengingati Allah, ingat Allah. Ya, itu peringatan yang penting tu, ayat tu, ya. Makna kata lalai di sini memberi erti bahawasanya kita disibukkan urusan dunia, masih lagi terikat banyak dengan perkara dunia, masih lagi bergantung dengan keduniaan, masih lagi terpengaruh dengan keduniaan, masih ada kecintaan kepada keduniaan. Inilah menyebabkan kita jadi lalai, terabai, cuai, ya, perkara-perkara ibadah, perkara-perkara amal, perkara-perkara yang berkaitan dengan ketuhanan, berkaitan dengan ibadah akan terabai, cuai. Itu yang artinya tadi ini. Bila kita malam Allah kita bawa lagi, ya, tempiasan duniawiyah dalam jiwa kita akan menyebabkan kita tidak dapat berikan tumpuan penuh kepada Allah, nak capai kepada martabat mahabbah, cinta kepada Allah sangat jauh, susah.
susah nak sampai, ya. Maka itu kita perlu membersihkan daripada sebarang unsur-unsur bayangan, lintasan, khatiran, ya, duniawi daripada jiwa kita. Buang. Sebab itu kita perlu kepada zuhud, ya. Awal-awal kita dah mengaji bab zuhud dulu. Zuhud, ya, zuhud. Yakni membersihkan hati kita daripada sebarang pengaruh, ya, sebarang pengaruh, sebarang lintasan-lintasan kepada kemanisan dunia. Bukan kita lupa dunia langsung lah, tak lupa. Kita tak lupa, ya. Yang kita ingat, yang kita perlu ingat, dunia tu nasib dia, bukan dunia, nasib dunia tu kena ingat. Itu bahasa nasib kita panggil. Orang Melayu panggil nasib, Nasib dunia ni apa? Ya, kita nak ambil nasib dunia tu, kita nak faham dulu. Antara kita kena ambil daripada dunia di sini, sebab Tuhan sebut nasib dunia ni hasanah. Hasanah tu adalah nasib dunia. Bila ada hasanah, dunia kita itu subur dalam kehidupan kita. Hasanah. Sebab tu kita minta kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah. Faham tak? Tegang bila Tuhan tunjuk. Jadi hasanah itu adalah nasib dunia. Selalu orang sebut nasib apa dia? Perkara yang tak elok. Nak buat macam mana nasib aku? Nampak tak? Aku tak dapatlah hasanah tu, maksudnya. Nasib aku tu maknanya aku tak dapat hasanah tu. Hasanah ni banyaklah. Hasanah ni kebajikan ni banyak. Ya, benda yang baik, hasanah tu banyak sebenarnya. Tapi kita tak jumpa. Kita tak jumpa, ya. Ya, kerana kita diikat oleh, ditambat oleh pasungan-pasungan nafsu amarah. Itu yang patut kita ingat, pasungan nafsu amarah. Itu jelasnya. Jadi kita kena ingat di sini. Maka itu, kerana itu maka perlu kepada kesucian ma'nawiyah, iaitu mengingat Allah dengan berzikir dengan lidah dan hati dan seluruh perasaan sekalian anggota, atau dengan hati saja kepada Allah. Jadi yang boleh mengikiskan, yang boleh membersihkan junub ma'nawiyah ini hanya dengan zikrullah. Bila zikir, kita lazim dengan selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir inilah yang akan mengatasi, yang akan melitup dan akan mengikiskan, ya, sebarang bentuk hakisan-hakisan duniawi daripada jiwa kita. Itu paling penting. Di samping itu, kita harus berfikir, mencari jalan bagaimana supaya kita jangan sampai jatuh ke dalam jurang-jurang kelalaian. Ya. Tentang berfikir ini telah kita terang, ya, dalam kalam hikmah yang ke-12. Ya. Dia datang di sini dalam keadaan lalai ini. Lalai ini jadi mudah terikat dengan kita ni kerana satu penyakit. Penyakit itu nama dia hasad. Hasad tu lah paling besar sekali, takut. Ya, sehingga Allah turunkan satu surah khas, suratul hasad. Tahu kan? Suratul hasad. Allah turun Quran, satu hasad. Apa buka dalam Quran tengok firasat, tak ada dalam firasat dia tu. Ya, konten 114 surah tu tak ada nama hasad. Salah satu nama bagi surah Al-Falaq. Surah Al-Falaq adalah Al-Hasad, nama dia, suratul hasad. Sebab tu dia ada ayat penghabis, wa min syarri hasidin idza hasad. Penyakit lain Tuhan tak sebut tau. Ada 3 penyakit Tuhan sebut dalam Quran. Pertama sifat sombong, kibrin. Kedua sifat riak, muruk. Yang ketiga sifat ni hasad. Sifat lain Tuhan tak sebut. Sifat 3 ni lah jaguh penyakit batin. 3 ni, ya. Nombor 1 kibrin, ya. Nombor 2 muruk, riak. Yang ketiga hasad. Tiga penyakit inilah yang akan membuka sawang-sawang begitu banyak berkenaan dengan penyakit-penyakit batin ni. Baru dia marilah. Dia punya akhawatuha, saudara adik-beradik sama keluar habis. Tu nak kena jaga tu, Jadi makanya 3 kita kesan. Jadi sifat hasad ni yang menyebabkan kita jadi lalai. Hasad. Duk tengok yang tu, tengok ni teringin. Ya. Hasad pertama kepada orang kafir. Orang kafir senang.
Nampak tak? Dia tak? Dia tengok dia apa senang orang Cina, kapiak ni macam mana dapat mewah tu mawar ni, dunia dia kita nampak. Satu Nabi pesan, jangan hasad kepada orang kapiak. Sebab orang kapiak ni dunia itulah syurga dia. Apa kita nak pergi hasad kat dia lah? Ya? Dia duduk paling lama Tuhan bagi nikmat dekat dia. Kalau dia hidup 60 tahun, bukan 60 tahun dia boleh mewah. Hanya separuh umur mungkin baru dia rasa kesedapan, kenikmatan, ya, rumah, banglo besar-besar, tanah, harta benda yang melimpah ruah, kenderaan-kenderaan mewah yang banyak. Semua tu Tuhan bagi dia duduk merasai lebih kurang dalam 40 tahun saja. Lepas tu dia akan kena azab selama-lamanya. Nah, itu saja kita nasab berbagai depa. Nah, kerana itu semua akan diambil balik oleh Allah. Hasad yang kedua, hasad kepada kita sama-sama kita sendiri. Nampak tak? Iaitu sama-sama kita orang Islam. Dua. Hasad yang ketiga, kita hasad kepada masyarakat yang mendapat kelebihan apa-apa istimewa di atas dunia ni lah. Dia ni jadi jago, dia ni jadi menteri, dia ni jadi apa. Itu kita hasad tu. Nampak? Ya? Tak senang. Itu dia ada perbalahan dan bagai-bagai. Jadi hasad ni ada doa yang kita kena baca lah. Doa dia daripada Al-Quran. Quran doa ni saja yang boleh buang hasad. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Doa tu. Doa ni well known, dan kita doa dah. Ghillah, dia kata, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina, ya Allah ampunkanlah bagi kami dan bagi saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan iman. Depa mati dengan iman. Nampak tak? Tu dia lah. Bukan ampun kami saja, ampun depa semua, saudara-saudara kami yang telah kembali kepadamu lebih awal dalam keadaan iman. Wala taj'al fi qulubina ghilla. Itulah, jangan kau jadikan di hati kami ini hasad, dengki. Itu dia. Ghilla ni hasad, iri. Orang Melayu bagi. Dia punya mula-mula mukadimah sebelum jadi hasad, iri. R-I-R. Nah. Dia tak jadi hasad lagi, dia tak jadi dengki lagi. Sebelum dengki dia ada mukadimah dah. Mukadimah panggil iri. Iri ni nampak mata dia main pada mata dulu. Tengok dah tukang kereta pula dah. Nampak tak? Tu nah. Mula-mula nampak kan? Dia kecam tu. Kata 3 bulan sudah kereta lain. Tengok 3 bulan ni kereta lain pula. Tu nah. Duk tengok kereta lama ada tak? Otak dah. Tajassus, dia mari tajassus. Wala tajassasu, Al-Quran kata, jangan kamu duk cari-cari. Nampak? Nak tengok pula kereta lama ada tak? Nak dengar kereta lama jual, itu kena tarik. Yang tu dia nak dengar. Betul tak? Tahu tengok dua-dua kereta ada. Dia ni di mana dia pergi cari duit ada? Tajassus. Nampak tak? Itu dia panggil iri. Dalam bahasa Melayu panggil iri. Apa buka kamus Dewan tengok. So, baru jadi dengki. Nampak tak? Dengki itu sudah ada planning. Apa aku nak buat? Macam mana kita nak kenal orang ni, nampak? Tu, macam mana kita berjatuh dia? Macam mana aku boleh dapat lagu dia? Tu lain. Dia tak fikir dari mana aku dapat lagu dia. Dia fikir macam mana orang tu jatuh. Dia tak ada apa-apa. Itu kita panggil hasad. Melayu kata dengki. Nanti kita cerita sikit perjalanan sifat tu, tuan-tuan lah. Kita nampak kan, iri. Boleh faham ya? Baik. Jadi makanya kata tadi ni, bacalah doa ni, ya. Ada dalam surah Hasyr. Surah Hasyr juzuk yang ke-28. Yang ada law anzalna tu lah. Surah yang law anzalna hadzal Qur'ana ala jabal. Dan surah tu lah ada ayat ni. Doa ni, ya. Buka baca. Rabbana ighfir lana wa li ikhwan wa la taj'al fi qulubina ghillah. Jangan kau jadikan di hati kami ni iri. Nampak tak? Terhadap orang-orang yang beriman. Terhadap orang-orang yang beriman. Jangan iri orang yang beriman. Bukan piak lah.
diri depan nak berapa abang tidak penting dia apa-apa kita ya. Sama-sama kita orang beriman tu ya. Jadi doa ni tapi orang baca dalam sembahyang mayat tak betul ya. Jangan baca dalam sembahyang mayat tau. Habis orang baca dalam sembahyang mayat pada takbir yang keempat. Ya. Tadi tu Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tanba'du wa filana wa la wal ikhwani la tanfaquna bil iman wa la ta'ana fi tak kena mengena. Jangan baca ya. Ada sebut yang Kashful Lisan. Kitab fiqh besar Kashful Lisan ada sebut Tuan Minal Kashful Lisan juzuk awal pada bab sembahyang mayat dia tengok buka Kashful Lisan ada kitab Melayu Jawi Arab Melayu Kashful Lisan 2 juzuk cuba tengok juzuk yang pertama ya dan tu ada sebut dia kata makruh sebab tak kena mengena dengan mayat Nabi baca apa ya kita nak minta buang lagi ya pergi baca kat mayat jangan ya dia kena baca ayat lain ada ayat lain baca sembahyang mayat tu kena baca panjang untuk takbir yang keempat tu kena pesan tu ini banyak kita bawa dalam tu sebab sebut dalam kerukunan Melayu ada masuk sampai hari ni semua orang tak buang imam dia baca doa tu lah tak kena mengena jangan baca Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tabdi'u wa filana wala cukup cukup punya tu bagi salam sebut dalam Kashful Lisan sahabat nombor kitab jadi orang tak faham dia kata apa kita reka lah kan kita nak tolak satu benda mesti akan ada dalil kita nak buat satu benda pun kena ada dalil dalam kitab menyebut dalil kitab atas nas ulama dan kitab Kashful Lisan dan dia punya makna kalau tengok pun memang wajar dan sesuai untuk dibawa kepada doa di dalam sembahyang tu dalam sembahyang lah kita boleh baca doa tu di dalam tahiyat ujung tahiyat akhir sebelum bagi salam boleh tahiyat akhir sebelum kita bagi salam boleh baca doa tu Hamidum Majid Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim assalamualaikum warahmatullahi lagi sedih lagi tepat lagi berkat sebab kita baca dalam sembahyang doa dalam sembahyang ni lebih mujarab daripada doa sembahyang nampak dah tu boleh faham baik sambung di samping itu kita harus berfikir mencari jalan bagaimana supaya kita jangan sampai jatuh dalam jurang-jurang kelalaian tentang berfikir ini telah kita terang dalam kalam hikmah yang ke-12 sambung lagi kalam hikmah ni yang berikut an kaifa yarju an yafhama daqa'iqal asrari wa huwa lam yatub min hafawati cantik kalam hikmah dia atau betapakah seseorang berharap untuk dapat memahami rahsia-rahsia yang halus sedangkan ia belum taubat daripada maksiat-maksiatnya yang dikerjakan tanpa sengaja. Kita perlu kepada rahsia-rahsia halus al-musir dipanggil. Ilmu rahsia ni kita bukan boleh dapat daripada manusia tak boleh. Itu datang terus daripada Allah. Dia ada satu ruang di jantung kita. Satu ruang jantung kita nama dia bilik itu nama dia sirri. Bilik itu. Hati kita ada bilik-bilik kan jantung kita ada bilik-bilik Satu dia ada bilik itu nama dia sirri. Sirri. Ini yang jadi satu budaya yang dipakai oleh suku Bugis. Dia ada nama Siri. Suku Bugis ni ada satu Siri. Siri ni sama lagu amok Melayu. Orang Melayu dengan amoknya. Orang Bugis dengan sirinya. Nampak tak? Siri ni amok sama dengan amok lah. Sebab tu orang Bugis dululah nanti tak dah. Bugis dah ni manggih. Bukan Bugis lagi dah. Dia gelap di luar, dalam dia kosong, tak ada apa putih. Nampak tak? Dia tak kuat. Bugis dulu dia punya cemburu cukup kuat. Cemburu, ghirah agama tu cukup kuat sungguh-sungguh. Jadi dia orang berjalan macam orang Yaman juga. Dia kena bawa pisau. Dia bawa senjata. Dia bawa kerambit. Orang Bugis dulu di mana bawa kerambit tau kan? Lah tak boleh, polis tangkap. Tak boleh lah. Orang Yaman kan bawa dia punya senjata dia sebagai perhiasan. Yaman sampai sekarang bawa senjata.
Tapi orang Bugis dulu akan bawa senjata. Senjata tu untuk apa? Untuk membela agama. Untuk membela agama, untuk menjaga maruah. Nampak tak? Kalau adalah mana-mana perempuan yang diganggu, masyarakat ganggu perempuan tu, nampak tak? Sampai kepada dia punya waris, sampai kepada wali dia, sampai kepada suami dia kan, dia pergi cari orang tu, dia bunuh orang tu. Nampak tak? Dia pergi cari orang lelaki yang ganggu isteri dia tu atau ganggu anak pinak dia tu, dia akan bunuh perempuan tu, bunuh lelaki tu, dan dia akan masuk penjara. Dia akan masuk penjara lah. Masa masuk penjara tu dia hantar dia orang lagu nak pergi daftar mengundi lah, macam punya ramai nak pergi hantar penjara. Satu kerajaan kat dia nak hantar satu orang masuk ke dalam penjara tu, satu penghormatan. Kemudian apabila dia bebas, dia nak tembus, masa dia nak keluar daripada penjara tu, dia pergi tunggu nak sambut dia keluar tu. Nampak? Tu dia lah. Macam juga sambut seorang menteri. Nampak? Nah, yang baru dilantik. Ini dia panggil siri, rahsia dalam diri mereka tu ada. Kekuatan siri tu kita nak sekarang ni. Faham? Yang tu nak dapat siri tu, Allah saja yang boleh bagi. Orang lain tak boleh bagi. Nampak? Tapi kita siri bukan bunuh orang lah. Ya? Kita bukan siri bunuh orang lah. Kita boleh menafikan, menolakkan sebarang bentuk keduniaan, sebarang bentuk kegangguan, sebarang bentuk ujian kita boleh nafi, tolak daripada jiwa kita. Dia akan masuk satu sifat namanya sakinah. Itu dia. Yang tu yang penting tu. Dia pusing masuk jadi sakinah. Itu kita minta tu. Saya minta dalam doa, tuan-tuan dengar tu kan, doa imam abwab sakinah, ya, pintu sakinah untuk buka ke kami. Bila Allah buka sakinah, akan jadilah ruang yang kata siri itu termasuk dalamnya satu unsur dia panggil wari ini cahaya daripada Allah yang bersifat siri tadi. Jadi kita akan dapat di situlah Allah akan buka banyak rahsia-rahsia dunia akhirat. Nampak rahsia. Apa-apa berlaku kita akan nampak rahsia dia. Berlaku satu musibah kita akan nampak rahsia dia. Ya, berlaku satu ancaman kita akan nampak rahsia dia. Turun satu bala kita akan nampak rahsia dia. Ini pada orang tertentu Allah bagi maklumat ini kepada kita. Boleh faham ya? Baik. Jadi makanya kata tadi ini, ya, atau betapakah seorang berharap untuk dapat memahami rahsia-rahsia yang halus sedangkan ia belum taubat daripada maksiat-maksiat dikerjakan tanpa sengaja. Nampak tak? Maksiat-maksiat dikerjakan tanpa sengaja kan? Ini kita tak sedar ni. Kita tak sedar ya. Banyak kesalahan-kesalahan yang kita laku yang kita tak sedar dia tu benda salah. Kita duk kata benda tu elok, ya. Benda tu elok. Betul lah. Antaranya tadi ini kesalahan yang ni payah sikit lah. Kita nak bawa secara logiknya agak rumit sikit lah. Contohnya musuh ni tak bagus kan. Musuh ni memang tak bagus ya. Memang kita disuruh jauhi musuh ya. Jangan dimusuhi, betul tak? Orang yang musuh mengikut dalam kacamata tasawuf, mengikut perspektif tasawuf, kita tidak boleh marah kepada musuh kita. Itu dia. Nampak? Pelik tak? Pelik lagi kan? Kita tak boleh marah kepada musuh kita, tak boleh. Ya. Yang seorang pun kita tak boleh. Hatta iblis sendiri pun, yang kata syaitan dia ada musuh kita terang, kita memusuhi dia secara terang-terangan, tapi kita kita tidak boleh menyebut satu perkara yang buruk atasnya. Dia duduk gelak tu. Dengar dia duduk gelak. Contohnya kita maki dia lah. Kita mencarut maki kepada iblis. Tak boleh ya. Sebab ada hadis Nabi kata, apabila kamu maki hamun kepada iblis, kepada syaitan, dia akan bertambah besar, bukan bertambah kecil. Nampak tak? Dia akan bertambah besar. Ada hadis Nabi tu. Celaka punya. Contohlah katanya, dia akan jadi besar, bukan jadi kecil. Ya, itu Imam Ghazali sebab Minhajul Abidin. Imam Ghazali kata apa?
Contohnya kita pergi satu rumah lah. Kita pergi satu rumah, beware of dog, dia kata. Awas anjing ni. Betul tak? Bubuh gambar anjing besar. Beware of dog. Ya, kita berdiri depan pagar. Anjing tu dikeluar main salak kita lah. Dia ni salak dia peduli siapa dah. Hang menteri ke tak menteri, dia salak lah. Ya. Bila dia salak, cuba kita lawan dengan dia. Lagi kuat lah. Ya. Kita ambil kayu lah, kita nak acu lah, kita nak ni dengan dia. Dia lagi bertambah lagi dia menjadi kuat. Susah fikir apa? Petik bel ke ting, tuan dia keluar. Nampak? Habis cerita. Tuan dia keluar, jangan peduli kat dia, jangan layan dia. Nampak? Kita perit bel, tuan dia keluar, tuan dia buat jangan. Anjing tupi, nampak? Senang. Maknanya kita mohon kepada Allah lah. Sebab tu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faham? Ya? Sebab kita sendiri tak boleh lawan dengan, tak boleh hamun dengan iblis ni. Kita hanya boleh melawan nafsu kita yang dibawa, dibujuk oleh syaitan tadi. Syaitan menggunakan nafsu-nafsu sebagai pintu untuk masuk dalam jiwa kita, dalam darah kita, dalam fikiran kita, ya, merosakkan. Itu antaranya. Jadi makanya yang kata tadi musannif, kita taubat pada maksiat-maksiat ini kejangan tanpa sengaja. Tanpa sengaja ni banyaklah kita tak sedar. Antaranya contohnya ni lah, kita benci kepada musuh. Itu saya pernah sebut tadi, ya. Seorang ulama maharan seorang ulama sufi, dia dengar aja ada mana-mana gangguan, kacau di mana-mana, dia akan sedih. Wajahnya akan murung, nampak tak, ya? Dan dia tak senang, dia nak makan pun tak lalu, dia nak tidur pun tak senang. Kalau dia dengar lah mana-mana orang beritahu ada kumpulan-kumpulan mana sekarang ni sedang berbuat maksiat, ada kumpulan-kumpulan sedang minum arak, ada kumpulan-kumpulan mana sedang LGBT, dia dengar begitulah contoh, ya. Jadi bila dia dengar semuanya ini, dia bukan tenang, dia jadi gundah, dia jadi sedih, jadi risau, nampak tak, ya? Tu nah. Sebab kesian sayang depa ni, ya, dalam keadaan jatuh maksiat tadi ini akan diazab oleh Allah, dia akan ditimpa celaka, akan ditimpa malapetaka, akan ditimpa laknat, bagai-bagai. Dia takut tu, dia sayang kepada masyarakat manusia ni. Maka itu dia akan berdoa kepada Allah. Ya. Bila dengar kita depa dah selamat ataupun depa dah okey, dah tak ada apa lagi, dah sudah selesai, balik kepada keadaan yang begitu selamat, baru dia akan nampak ceria, nampak? Itu maharan seorang ulama sufi. Macam itulah ulama, bukan dia seorang, banyak ulama macam tu, termasuk antaranya Syekh Abdul Qadir Jilani. Nanti satu hari saya baca kitab dia lah, khas dia punya kitab tu, ada hubung kait dengan kita punya pengajian ni, bagaimana kita mengatasi, bagaimana kita menilai musuh, dengan kita, menilai musuh dengan kita, ya, mengikut kacamata perspektif tasawuf, yang kita kena betulkan, ya. Sebab Imam Ghazali kata musuh ni dia akan zahirkan perkara yang betul terhadap diri kamu. Kesalahan-kesalahan kita tak sedar. Siapa nampak? Musuh nampak. Musuh kita nampak. Tapi dia tambah macam ni lah. Musuh akan dedahkan kita punya kelemahan, kecacatan kita yang kita selama ni tak nampak. Nampak tak? Masa dia kawan dengan kita, dia tak abang lah. Masa dia belum jadi musuh, dia tak abang lah. Nampak tak? Dia sorok, tapi dia nampak kita punya kelemahan tu, kelemahan-kelemahan kita. Tapi bila dia sudah jadi musuh, orang utara kata dia londe habis dah semua, nampak tak, ya? Hampa tak kenal dia, aku tahu sangat, tu dah, nampak tak? Apa-apa dia dah buat, nampak tak? Sedangkan kita tak sedang kita dah buat tu benda salah, nampak tak? Itulah. Ini di antara kepentingan musuh baik bagi kita. Ada baiknya bagi kita musuh ni, itu kata Imam Ghazali, antara ilmu yang kita boleh dapat secara langsung dan benar dan tepat melalui mulut musuh. Nampak tak? Bukan kata belajar ya. Banyak jangan kita selama ni aku pun tak tahu, duk mengaji buka kitab pun tak jumpa. Rupanya hamba Allah ni dapat tengok aku punya kelemahan, dia hamba ambil ke orang, nampak tak? Pasti jadi musuh aku. Jadi untunglah musuh tu lah. Satu rahmat sebenarnya musuh tu. Bawa bagi kita, ya. Iblis itu Allah jadikan musuh kita yang nyata supaya kita akan nampak keburukan-keburukan. Nampak? Allah Ta'ala sebut lakum aduwwum mubin. Dia musuh kamu yang nyata. Maknanya banyak perkara yang tak kena. Kalau kamu nak tahu, tengok iblis. Sebab tu iblis ada pesan kepada Nabi Yahya. Nabi Yahya ada pesan,
kepada Nabi Musa pun dia pesan, kita ringkas kan, ya. Iblis pesan apa? Kalau kamu terlalu seronok, ingat kat aku. Itu dia. Tengok, tu kena nak kupas bab tu saja pun lah. Kalau kamu sedang berhibur seronok, ketika itu ingat kat aku tau. Kalau ketika kamu sedang sedih, sedang duka cita, ingat dekat aku. Nampak tak? Ya. Bila kamu sedang marah, ingat dekat aku. Nampak tak? Itu dia. Ya. Boleh? Ini kepentingan dia. Ada pasal tu nak? Dia rahsia-rahsia ni, dia kata sebab dia minta lah ketika Nabi Yahya nak bermunajat kepada Allah, dia kata, wahai Nabi Allah, Tuhan nak pergi mana? Nabi Yahya kata, aku nak bermunajat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tolong sampaikan hajat saya. Boleh ada Allah ampunkan dosa saya. Ditanya ke Allah. Nabi Yahya pun tanya kepada Allah, ya Allah, iblis jumpa dalam perjalanan tadi, minta ditanyakan, sudikah kiranya ya Allah engkau mengampunkan dia? Allah kata boleh, aku sedia mengampun, dengan syarat dia kena pergi ke kubur untuk Adam, pergi sujud di kubur untuk Adam tu. Nabi Yahya mihabak dia lah. Allah kata boleh, dengan syarat kamu kena pergi ke kubur untuk Adam, sujud. Dia kata masa hidup aku tak boleh nak sujud, mati lagi dah. Nampak? Tu dia punya sombong. Tak apa. Walaupun kamu telah berbuat satu kebaikan, kamu telah berjasa kepada aku, wahai Nabi Allah, aku pun nak bagi satu sumbangan kepada kamu. Pesan kepada umat kamu. Nampak? Ya? Dia kata umat manusia, pesan kepada umat manusia, bila mereka dalam keadaan di mana mereka itu ditimpa bala musibah, ingat dekat aku. Apabila mereka sedang berhibur, senang, seronok, gembira, ingat dekat aku. Nampak? Ya? Apabila mereka sedang marah, ingat dekat aku. Nampak tak? Jadi artinya ada banyak rahsia-rahsia yang boleh kita jumpa, ya, dalam kita menilai musuh ataupun kita dapat daripada musuh. Contohnya, dia akan dedahkan kita punya keburukan, dia akan nyatakan kita punya kelemahan, dia akan hambur keluar habis kita punya kekurangan. Jadi kita akan dapat berita-berita yang baru, fresh. Selama ini kita tak sedar, tapi hari ini baru kita nampak tak? Jadi itu kepentingan kata Imam Ghazali. Kenapa pentingnya kita mesti menilai musuh tu. Jangan anggap kata musuh tu satu benda yang terbuang, tapi kita kena cuba sedaya upaya mohon kepada Allah supaya dia jadi orang yang baik, kembali kepada jalan, sudah hilang lagi permusuhan, tidak lagi jadi bermusuh dengan kita, melainkan iblis. Sebab iblis dia bermusuh dengan Allah, maka dia kena musuh terus dengan kita selama-lama. Habis, ya? Baik. Jadi makanya kata oleh musannif tadi, kita sambung lagi lah. Apabila seorang hamba Allah telah sampai daerah khusus buat para hamba-hambanya yang soleh, maka pada waktu itu ia berharap supaya ia dapat memahami ilmu-ilmu pengetahuan ketuhanan yang halus-halus, di mana telah dikurniakan oleh Allah pada segala hati hamba-hambanya yang arifin. Itu dia. Ini kita nak ambil kira lah, ya. Ini yang kita perlu. Dia panggil ilmu ni secara ilmu rahsia yang diberi oleh Allah kepada kita. Banyak kita akan dapat secara laduni, langsung daripada Tuhan, ya. Yakni hamba-hamba Allah yang telah terbuka dinding dan hijab antara mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Harapannya baru sampai apabila dirinya dan hatinya sudah terpelihara daripada dosa-dosa diperbuatnya dengan sengaja. Kerana yang kedua ini sudah jelas hukumnya, iaitu kita wajib taubat kepada Allah daripadanya. Jadi kita kena perlu proses, kita ambil balik salah khulasahnya, natijahnya, ya. Proses pembersihan jiwa ini, ya, dia melalui tiga akabah. Dia ada tiga protokol yang kita kena melalui. Nak prosesnya banyak kita kena banyak melakukan latihan batin lah, ya. Muslimah muslimin, kita tumpu kepada tiga perkara inilah, ya. Yang pertama lazimlah, saya dah sebut banyak kali, benda tu kita dengar dah, cuba jauhi penyakit-penyakit batin kita lah. Itu nombor satu. Penyakit-penyakit batin tu kita kena jauhi lah, ya. Tentang haram halal ni memang kita dah atasi dah, tak ada masalah. Apakah haram tak cakap dah,
haram tu bawah tu, dia intermediate, dia baru masuk elementary stage, tak ada masalah. Itu kita dah tinggal arak, ya. Kalau orang isap rokok pun tinggal rokok lah, yang isap lah, itu benda haram lah. Benda haram tu kena tinggal, tu nak masuk bidang ni. Tak boleh. Dia buat benda haram, kena lagi lah. Tak habis, tak lepas lah. Kita kena tinggal. Itu tak masuk dalam tasawuf. Itu dah habis lah. Itu masuk hukum. Daripada hukum asasiyah, hukum asasiyah memang al-halal bayin wal haramul bayin. Yang haram pun dah terang, yang haram pun dah terang, kamu kena tinggal. Itu tak payah bang, ya. Kita dah tengok dalam kitab-kitab, dalam buku halal dan haram, ya. Dr. Yusuf Qaradawi ada tulis satu buku kitab Al-Halal wal Haram fil Islam, diterjemah dalam bahasa Melayu. Halal dan haram di Islam. Beli buku tu, baca sendiri. Baik, ya. Ya. Dia tulis habis banyak benda-benda dia susun elok. Kita buka bacalah, kita akan jumpa lah halal haram. Itu bab lain. Itu tak masuk tasawuf, tak masuk. Itu masuk hukum. Sebagai seorang mukallaf, wajib menunaikan dan haram melakukan serta wajib meninggalkan. Nampak tak? Itu yang antara perkara kita yang penting. Baik, masuk kepada yang saya sebut tadi ini, pembersihannya 3. Tazkiyah yang pertama, pembersihan yang pertama sekali, iaitu kita menyucikan diri kita, hati kita daripada sifat-sifat yang mazmumah. Sifat-sifat buruk kita sebutlah, hasad. Nampak kan? Saya buat satu kesimpulan, kita faham kan? 1, 3, 4 1, 3 kan? Ingat lagi kan? Pakai formula tu lah, jangan lupa lah. Mudah kan? 1, 3, 4 1, 3. Okey, duduk dalam kepala kita selalu 1, 3, 4 tu 3. Aku nak kena usaha kikih penyakit-penyakit dulu. Ini tazkiyah yang pertama. Tazkiyah yang kedua, pembersihan yang kedua, daripada sebarang syak, was-was. Yang ni kena tolak nombor 2. Bersih pada was-was. Kena ambil yakin, nak buang was-was ni. Tu Nabi suruh kita tiap-tiap malam nak tidur, Qul Allah 3 kali, Al-Falaq 3 kali. Pasal nak buang ni lah. Nak buang ni, was-was ni. Kita nak buang sendiri tak boleh lah. No, orang was-was kan. Bukan susah nak, bukan senang nak rawat lah. No. Angkat takbir 3, 4 kali kan, jenis tu kan. Bukan senang nak rawat tu. Tu dah. Kadang-kadang nak tangkap niat satu lagi, sembahyang nak tangkap niat. Allahu Akbar. Sampai dengar lagu dia bercakap, macam bunyi aku sembahyang fardu maghrib, dengar lagu tu. Allah bunyi main lagu tu. Ada orang sembahyang lagu tu, dia bunyi lagu tu. Allah bunyi sikit. Allah bau jatuh bar dagang. Tu dia kacau. Lawyer tu. Bukan kata cara lawyer. Teguh. Sembahyang tepi saya di Mekah ni. Cerita di Mekah ni, dia pergi buat kerja haji package, ya. Sembahyang tepi saya, dia bunyi tu. Allah baru maghrib 3 rakaat itu kan Allah Akbar. Dia dah masuk sikit pula bunyi aku sembahyang fardu maghrib. Nak bagi dia puas hati. Orang tak mengaji, dia pakai main dengar ikut ya. Ni kira cara tu boleh apa lah. Saya kata tadi dengar cakap takbir mana, bunyi takbir tu pelik sikit. Saya kata lu dengar nak kata Jepun pula, nak kata siang pula. Baru dia abang, saya was-was, saya tak tu kuat sangat was-was saya. Saya nak tangkap niat tu, saya tak boleh masuk macam mana kan? Ya? Tak payah, kita bunyilah hamdiri sebelum takbir kata aku nak sembahyang fardu maghrib 3 rakaat tunai ikut imam kerana Allah. Cakap lagu tu bagi telinga-dengar, kemudian kata Allahu Akbar terus, tak payah niat, sambang terus. Ini mengikut mazhab Hanafi. Nampak? Hanafi mazhab niat di luar baru takbir, nampak? Sebelum takbir niat. Jadi kalau orang ada problem tu lah, kalau jemaah kita jumpa ada problem tu, suruh dia pakai Hanafi lah sah sementara, nampak tak? Sampai dia dah latih diri dia masuk balik kepada Syafi'i. Dia masuk dalam niat tu susah kan? Berdiri sekejap, ingatlah aku nak sembahyang fardu maghrib 3 rakaat ikut imam kerana Allah. Allahu Akbar, lagi cepat. Kita mendengar terkejut dah. Hebat kawan ni lah. No? Itu mazhab Hanafi. Dia dah boleh lah, dia dah lazim, dia dah biasa, masuk balik kepada Syafi'i lah.
Dia kena batuk balik Abu Syafi'i. Tak boleh duduk dalam mazhab Hanafi saja, tak boleh. Itu sebagai untuk talfiq. Kita pinjam masalah tu bagi menyelesaikan masalah. Ya, bagi memudahkan cara. Itu antaranya kita sebut. Baik. Contoh Jadi makanya dia kata tadi ini kita ambil faham. Yang kedua lah, yang kedua tu kita nak buang waswas. Waswas ini yang menyebabkan kita jadi susah. Waswas ni dia ada makhluk dalam ni. Dia ada satu makhluk dalam diri kita ni. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Yakni yang berjalan mundar-mandir dalam dada manusia. Nampak tak? 24 jam keluar air nafas kita, celik air mata kita, dia berjalan. Nampak tak? Kita pejam, dia hilang. Dia pun sama rest. Kita buka mata tapi dia tak lena. Itu yang pelik. Kita lena, dia tak lena. Pasti dia tunggu bila kita bangkit. Nampak tak? Kita sedar, dia berjalan balik. Ya. Dia ni dipanggil khannas. Nama dia khannas. Orang Melayu kata pelak. Kasar ajak lah. Khannas ni orang Melayu kata pelak lah. Kalau orang kata panggil pelak kat kita tu khannas lah. Khannas ni mencari-cari ruang. Mencari-cari ruang untuk nak perkenal kita. Itu dia, nampak tak? Kerja dia cari mana jalan aku nak perkenal kawan ni. Nampak tak? Kok mana cara aku nak perkenal kawan ni, itu dia panggil khannas. Nampak tak? Ya? Saya sekolah dulu ingat guru besar. Ya. Tuan Husin, nama guru besar tu Tuan Husin. Dia ni bekas lieutenant dalam tentera dulu lah. Lepas tu masuk guru, jadi guru besar. Kalau budak-budak jahat dia panggil khanas, murid-murid khanas. Jadi nampak, saya ingat lagi. Dia kepala botak, dipaduk di atas berbaling batu di atas kepala lah. Nampak? Dia marah lah, guru besar. Betul batu, budak-budak jahat. Tu lah. Macam tu lah. Pasal dia panggil khanas. Dia dah tahu guna bahasa tu lah. Tu lah. Jadi apa yang boleh kita faham lah, khanas ni dia akan cari ruang untuk nak perkenal kita. Jadi dia perkenal kita tu jadi waswas lah, jadi masalah. Sebab tu kita nak kena kikih penyakit waswas. Surah ni satu je, maka tu kita kena bergantung pada tiga. A'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Tiga-tiga ni kita kena bergantung langsung kepada Allah, baru hilang waswas. Nampak tak? Sebab dia kena berlindung dulu. Tuhan ajak dulu. Qul a'udzu birabbin nas. Nampak tak? Aku berlindung dengan Rabb ni, Tuhan manusia. Nampak tak? Ilahin nas, sembahan manusia. Nampak? Malikin nas, raja manusia. Ilahin nas, sembahan manusia. Tiga. Pertama Rabb, Tuhan. Kedua Malik. Dan ketiga sembahan. Tiga-tiga ni kita kena betulkan kepada Allah hanya semata-mata kerana Allah. Lazimkan kita pertama sekali menanam sifat-sifat rububiyah. Kita kena tahu tauhid rububiyah tu. Bila kita ada tauhid rububiyah, nombor satu tu kita dah dapat lah. A'udzu birabbin nas. Maaf lah, agak panjang dalam sikit lah cara ni kita nak faham ni. InsyaAllah tuan-tuan akan faham apa yang saya sebut ni. Ya. Kelebihan surah tu, Qul a'udzu birabbin nas, dia ada tiga baru berlindung. Tengok perhati tengok ya. Tiga perlindungan baru min syarril waswas. Nampak? Min syarril waswas. Tiga dulu. Pertama, a'udzu birabbin nas. Kita kena ada rububiyah. Tauhid rububiyah tu kena mantap. Tauhid rububiyah tu kena mantap. Nampak? Tauhid rububiyah dia ada tiga. Dalam tu mengasaskan kewujudan Allah, mengasaskan sifat-sifat Allah, mengasaskan perbuatan-perbuatan Allah. Ini rububiyah. Ilmu tu kena ada dulu. Baru jadi. Habis itu baru selesai berlindung kepada yang kita kenal. Kita nak berlindung satu orang, nak bantu kita, nak tolong, kita mesti kita kenal dia. Kita kena yakin kekuatan dia, kita kena tahu kebesaran dia, kita kena lihat kepada kemuliaan dia. Baru kita boleh bergantung kat dia. Aku nak minta tolong hang tolong jaga aku. Pasal apa aku? Aku nampak boleh, orang lain tak boleh nampak. Dia lah. Nampak? Ya? Jadi kalau kita nak berlindung dengan Allah, kita tak kenal Tuhan, macam mana kita nak berlindung dengan dia? Sebab tu kita kena tahu tiga. Pertama, kita kena asalkan kewujudan Allah, wujud nafsiyah. Itu kena menjadi sifat 20 itu penting. Wujud yang pertama kita kena faham, mentauhidkan wujud Allah tu, kewujudan Allah tu sifat nafsiyah. Kena faham sifat nafsiyah tu apa benda. Ya. Kemudian yang kedua,
kita mesti mengasahkan semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kena tahu ilmu sifat. Yang ketiga, mengasahkan perbuatan Allah. Bisa kena yakin bahawa kita akan nampak perbuatan yang ada seluruh alam langit bumi, ia perbuatan Allah langsung. Bila kita berlindung begitu, maknanya kita dapat satu kekuatan baru boleh hilang was-was ini. Nampak? Nombor dua, Malikin Nas. Baca dengan pendek, Malikin Nas. Kalau baca ma, makna kata pemerintah. Kalau baca ma, cepat dengan satu harakah, artinya raja. Jadi di sini ayat ni bagi tahu kata raja manusia. Allah tu raja manusia. Bila raja manusia, maknanya kamu mesti mendapatkan pertolongan, bantuan daripada Allah. Ya, di sini dikuatkan lagi dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dalam Fatihah. Ya, artinya hanya kepada Allah kita sembah, hanya kepada Allah kita mohon pertolongan, minta pertolongan kepada Allah. Jadi yang kedua tu jangan minta tolong kepada yang lain. Setiap apa juga anasir manusia, anasir makhluk tak boleh tolong kita. Jelas? Itu yang ketiga. Yang ketiga, ilahin nas, sembahan manusia. Ya, sembah Allah dengan sebenar-benar sembah. Artinya ibadat salat yang kita buat tu mestilah sekemas-kemasnya. Nampak tak? Sehingga kita hanya dapat menubuh kesembahan itu kepada Allah dengan yang dipimpin, yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Itu kita buat. Jadi maknanya sembahan yang ketiga, sembahan Allah sebagai sembahan kita, mestilah kita kena sembah Allah dengan sebenar-benar sembah. Jangan ada syirik, jangan ada riak, jangan ada ujub masa sembah tu. Itu pentingnya, sebab kalau riak masuk dalam ayat dalam surah Al-Maun tu sebut kan, orang sembahyang, orang ada agama tapi pendusta. Ada agama tapi bohong, buat apa? Ya. Ini yang kita nak fikir. Secara ringkaslah kita faham tu. Jadi kelebihan 3 surah ni, tuan-tuan dan puan-puan hadirin, bacalah tiap-tiap malam nak tidur, bagi jadi satu kelaziman, jadi tabiat. Ya, kalau kita tak baca, kita tak boleh tidur. Maka jangan begitulah. Aku pasti apa tak boleh tidur, rupanya tak baca lagi 3-3. Jadi mau begitulah Jadi kita bawa 3 surah ni sebelum kita tidur. Dia kena tadah tapak tangan baca. Pasal nak buih tapak tangan. Baca Qul Allah 3, Al-Falaq 3, An-Nas 3. Allah sangat tak sampai 2 minit 2 minit tak sampai. Buih sapu tak mana yang boleh sampai pada kita. Nampak tak? Adalah dia punya kelebihan yang kita tak dapat nak baca, kelebihan yang luar biasa. Itu Nabi ajar. Nabi buat sendiri. Bukan Nabi suruh aja Dia ni hadis qauli, hadis fi'li. Hadis ni hadis perkataan, hadis perbuatan. Nabi buat dan Nabi sendiri pesan. Jadi itu artinya paling penting. Baik, lanjut lagi kita sambung sikit lagi. Harapannya baru sampai apabila dirinya dan hatinya sudah terpelihara daripada dosa-dosa yang diperbuatnya dengan sengaja. Itu yang kita ambil nombor 3. Yang kita tadi tazkiyah nombor 3 tadi. Saya tak terang lagi nombor 3 tu. Nombor 3 yang pertama, yang kedua waswas. Yang ketiga tadi ini yang ketiga tadi ini masuk kepada ta'zim, membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Allah dulu. Allah first come. Kita kena dulu first come serve. Allah kena dulu. Dia kena dulu tu Maknanya balik kepada takbir kita lah, Allahu akbar. Allah Maha besar. Ya, sekarang kita nak masuk kepada nak jadikan dalam apa yang kita faham tentang pembersihan jiwa kita tadi, mesti besarkan Allah daripada segala-gala dulu. Allah tu kita kena besarkan. Banyaklah maksud besar Allah tadi ini. Pertama, mengutamakan nama-nama Allah dalam ucapan, dalam percakapan. Nampak tak? Sebab tu dia ada sebut dan hadir banyak kan. Mana-mana majlis yang tidak diawali dengan bismillah, putus, tak ada hubungan, tak ada berkat. Mana-mana majlis yang tidak diawali dengan alhamdulillah, nampak tak? Maka majlis itu tidak dinilai, tak ada nilai. Mesyuarat besar-besar dalam parlimen ni, mana ada parlimen mula bismillah? Ada? Tak ada kan? Tak pernah dengar lagi lah. Semua MP sendiri-sendiri lah bercakap lah. Saya duduk Pakati tengok persidangan parlimen, buka TV tengok tu.
Duk tengok MP bercakap, dia bangkit terus, tak ada bunyi Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, tak cakap. Nampak? Ya? So dia patut wakil rakyat tu, cakap perkara besar. Nampak? Dia perhati, tengok mana ada berkat. Ya? Kenapa tu? Ya? Speaker sendiri pun tak mula. Ya? Speaker sendiri pun tak mula. Kita dah kata negara Islam. Kalau kita dalam negara Islam ni, kita kena awali dah benda tu, kita kena highlight perkara tu. Nampak? Ya? Itu dia. Mula dengan bismillah, kemudian alhamdulillah, selawat Nabi, buka majlis. Nampak? Baru betul. Ini keadaan kita tadi ni. Ya, pendeknya begitulah. Tu nah. Kan orang tabligh baca kitab-kitab. Nak orang tabligh duk baca habis-habis dia baca bayan. Bismillah, alhamdulillah, bismillah, saya alhamdulillah dia baca, selawat Nabi yang tak baca. Depa tinggi pada Nabi tu boleh baca kitab hadis. Mainlah. Kitab hadis tu. Ya. Nak baca kitab hadis, bismillah pun tak bunyi, alhamdulillah pun tak bunyi, selawat Nabi pun tak bunyi. Dibuka terus. Telah berkata Rasulullah SAW, hang siapa Rasulullah yang besar begitu nah. Ini kita tak faham. Kehidupan kita hari-hari ini kita kena membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok nak masuk rumah Allah, nak masuk masjid, ada doa masuk. Nampak tak? Ini erti membesarkan Allah. Banyak cara kan. Antaranya lagi kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dalam sembahyang. Bagaimana kita berpakaian? Pakaian kita paling penting. Kalau kita mau besarkan Allah, pakaian kita tentu hebat dia dah. Di situ nampaknya kita tak kenal Allah. Orang yang tak kenal Allah ni begitulah, ya, dia tak faham wujud nafsiah tu, dia tak reti wujud nafsiah, tak nampak ilmu tu, ya. Just pakai macam mana kadang pakai t-shirt, dengeri, menghadap Allah. Tambah-tambah hari Jumaat pun pakai macam tu juga. Orang macam ni dia tak nampak dia menghadap siapa. Nampak? Ya. Tapi nak menghadap orang besar tu dia tak pakai tu pula. Menghadap orang besar tu nak menghadap tiwati ke, ya. Pergi sewa kuat asam pedas. Nampak ya? Pasal nak jumpa tiwati. Nampak? Pasal nampak dia nak terjemah Tuhan pun nampak gitu ya. Kalau kebesaran Allah, sebab Tuhan suruh khuzu zinatakum 'inda kulli masjid. Allah kata sendiri, ambil perhiasan-perhiasan kamu pada setiap kali kamu nak menghadap Allah, yakni sembahyang. Tuhan turun ayat sahih. Ya. Jadi kita menghadap Allah SWT, ya, sampai nak khutbah khatib dia bubuh kepiah Cina, ya, baca perang togat, baca khutbah. Nampak punya nilai kecil, sedangkan dia tak tahu dia tu wakil Allah tu, ya, bukan wakil rakyat ke, wakil Allah. Mesti kena hebat, ya. Cuba tengok dalam Bahrul Mazi, ya, dia tulis macam mana, ya, khatib tu mesti hebat daripada semua jemaah. Pakaian dia, nampak tak, daripada segi perwatakan dia, pembawa dia tadi ni, ya, ni kain ni kena pakai ni, ya, khatib kena pakai kain ni. Nabi khutbah tak pernah tak ada kain ni. Tiap-tiap kali Nabi khutbah ada kain ni lah, selimut, serban, Nabi buah kain buat atas hari, ya. Tidak lah. Kain yang kita pakai ni makruh kalau kita lapik, kita buah dia tempat sujud, kita sujud, makruh. Ni kain ni, kalau kita dah bubuh selimut ni macam ni, katalah khatib tu dia ambil kain tu nak semayang, dia pergi letak atas lantai, dia sujud atas kain, makruh tu. Ada hukum tu, ada hukum. Nampak tak? Semua ambil tahap tu. Nabi bila jatuh angkat balik kain tu pernah jatuh, Nabi angkat balik bawah dari kepala. Nampak? Bukan Nabi biar. Makna kata ada kelebihan kain ni. Tu tu yang saya mengajak ni kena pakai dulu ni. Sebab kita mengajak bidang ni, kita mengajak bidang ni, ya, dihadiri oleh makhluk-makhluk yang kita tak nampak. Ulama-ulama yang mu'tabar hadir dalam majlis kita tak nampak. Nampak, ya? Kita memuliakan Allah, memuliakan para ulama, memuliakan para alim yang khusus kita kena jaga. Itu di antaranya lah, contohlah kita kata tadi ni, ya, itu ta'zim, maknanya membesarkan Allah SWT. Membesar ni bukan ketika sembahyang, kita kena bawa dalam kehidupan kita, ya. Mendahulukan kita, hak Allah ni mestilah dengan sempurna. Itu sebagai contoh. Jadi makanya harapan baru sampai apabila dirinya dan hatinya sudah terpelihara dari dosa-dosa yang diperbuat dengan sengaja. Jadi yang kerana kedua ini sudah jelas hukumnya, yakni kita wajib taubat kepada Allah. Harapan yang tadi tidak akan mungkin pada adat apabila kita sering khilaf
dalam mengerjakan dosa-dosa, kerana dosa-dosa yang begini sifatnya adalah mengerohkan hati dan membawa karat pada hati, sebagaimana firman Allah Ta'ala, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Dia masuk dalam karat. Karat ni dia mari kerana angin, ada bunyi angin, angin bawa ayak, angin bawa bagai-bagai gas, menyebabkan benda jadi karat. Dia macam tu ibarat dia, ya. Jadi maknanya penyakit-penyakit inilah yang boleh bawa kita jadi karat. Antaranya yang pertama tadi, ya, yang kita lalai tadilah. Pertama, kita kesimpulan dia kita nak faham. Yang pertama sekali, masih ada tempiasan duniawi pada hati dia. Itu penyakit. Kita boleh rasa sendiri dah penyakit itu bila kita sembahyang. Bila kita sembahyang, dia melilau rata kan, fikiran kita, menjalar rata kan. Itu makna kata hati kita masih ada tempiasan dunia lah. Kalau hati itu ada tempiasan dunia, confirm bila kita sembahyang memang dia akan berligar. Banyak perkara dunia akan berligar dalam jiwa kita, menyebabkan kita tidak lazat bermunajat dengan Tuhan. Kita rasa lama, rasa panjang, kita cari jalan nak cepat, cari jalan nak perhabis cepat, nampak tak, ya? Itu kerana jiwa kita, hati kita masih ada tempiasan duniawi. Nak kena buang satu, itu nak kena faham tu. Kemudian yang kedua, kita nak fikir dosa tu, semua dosa tu, dosa yang tak nampak. Menyebabkan cacat antara kita dengan Allah, ada hijab tertutup, ya. Yang kedua yang kita maksud tadi lah, adanya was-was, tak masuk yakin. Kita akan cari ainul yakin, tak mau zanul yakin, ainul yakin. Ada sebut dalam Alha, surah tu kan, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Dia suruh sampai ainul yakin, seolah-olah macam mata hati kita dah nampak lah kesalahan itu, nampak kelemahan itu, nampak kebesaran Allah. Dia mahu juga tu, ya. Okey. Kemudian yang kedua dan yang ketiga, jangan ada sebarang catatan keinginan dalam hati untuk perkara-perkara yang duniawi. Perkara dunia ni jangan ada sebarang keinginan. Jangan ada tamak, jangan ada halubah. Perkara-perkara dunia jangan. Tamak akhirat tak apa, tamak kepada maghfirah, pengampunan Allah mesti. Tapi kalau tamak urusan dunia, kita nanti hanyut semata-mata. Inilah dikehendaki di sini kerana kita nak cari bekal dalam tempoh yang begitu terhad, maka ini menyebabkan hati kita jadi karat. Kalla bal rana ala qulubihim. Ada saktah di situ supaya ada perkataan rana tu wujud. Bal dengan ra tu jadi asin. Kalau tak ada, kita baca, kalau kita tidak baca dengan apa, tidak ada saktah, jadi bar, jadi makna lain. Bar tu kebajikan, bal bahkan, ya, tukar, ya, beza ada sikit, ya. Maka itu dia kata, kerana inilah maka siapapun saja pada hamba Allah yang menginginkan agar Allah memberikan kepadanya ilmu-ilmu yang halus dan keagamaan ketuhanan, di samping ikhtiar pada menuntutnya, juga wajib takwa kepada Allah hingga sampai tidak mengerjakan dosa tanpa disengaja. Dosa inilah yang kita tak nampak, ya. Sebagai firman Allah Ta'ala, wattaqullaha wa yu'allimukumullah, dan bertakwalah kepada Allah dan Allah akan berikan ilmu pengetahuan kepada kamu, insya-Allah. Kita akan sambung setakat itu dulu. Jadi apabila kita bertakwa ni, kita akan baca kemudianlah, kita ambil sikit punca dia nanti untuk kita sambung. Baik. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum, akhirul kalam, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina bil karim sayyidina Muhammadil amin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.